Permulaan kitab manasik ataupun ibadat haji dan umrah. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Al-Aqra' bin Habis pernah bertanya Nabi SAW, katanya, wahai Rasulullah, haji itu pada setiap tahunkah atau satu kali sahaja? Nabi SAW menjawab, bahkan satu kali sahaja. Sesiapa yang melakukan lebih dari sekali itu adalah tatawwu', itu merupakan sunat. Abu Dawud berkata, dia adalah Abu Sinan Ad-Du'ali. Ini perawi dalam hadis itu an Abi Sinan, ialah Abu Sinan Ad-Du'ali. Demikian kata Abdul Jalil bin Humaid dan Sulaiman bin Kathir, kedua-duanya daripada Zuhri. Tetapi Uqail berkata Sinan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada seorang anak lelaki bagi Abi Waqid Al-Laythi, daripada ayahnya, yakni Abi Waqid Al-Laythi, katanya, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada isteri-isterinya pada haji wada', hadihi, inilah, yakni sahaja yang wajib, haji yang wajib ke atas kamu. Thumma zuhur al-husud, kemudian kamu hendaklah berada di atas tikar-tikar kamu, yakni di rumah. Tidak perlu lagi, tidak wajib lagi ke atas kamu mengerjakan haji. Bab tentang perempuan yang mengerjakan haji tanpa mahram. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seseorang perempuan muslim bermusafir sejauh satu malam, melainkan ada bersamanya seorang lelaki yang haram berkahwin dengannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tidak halal kepada seseorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian bermusafir sejauh sehari semalam. Lalu perawi menyebutkan makna hadis yang telah tersebut sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah lagi, katanya Rasulullah SAW, lalu perawi menyebutkan sama seperti makna hadis yang tersebut sebelum ini, cuma dia menyebutkan dia menyebutkan bari, bukan sehari semalam, tetapi bari, sejauh satu bari. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Sa'id, katanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal kepada seseorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian bermusafir dalam perjalanan lebih daripada 3 hari, melainkan ada bersamanya ayahnya atau saudaranya atau suaminya atau anak lelakinya ataupun mahram kepadanya, yakni orang lelaki yang haram berkahwin dengannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, perempuan tidak boleh bermusafir sejauh 3 malam, melainkan ada bersamanya mahram. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Nafi' bahawa Ibnu Umar menggendongkan
hamba yang dibebasnya dipanggil atau dikenali dengan Safiyah, yang bermusafir, yang pergi ke Mekah bersamanya. Bab la sarurah, tidak ada sarurah. Naskah tu setengah-setengahnya, dalam setengah-setengah nuskhahnya serupa dengan hadis dia. La sarurata fil Islam, tidak ada sarurah dalam Islam. Ini tidak ada apa ni, sarurah, tidak pergi haji dalam Islam. Tidak ada hak tu, tak pergi haji dalam Islam. Di sinilah tak apa kita kemudian bincang. Dan seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sarurah fil Islam, tidak ada sarurah dalam Islam. Bab tijarah fil hajj, berniaga pada ketika haji ataupun pada ketika buat haji. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya mereka buat haji dengan tidak membawa bekal, dengan tidak membawa bekalan. Kata Abu Mas'ud, orang Yaman ataupun beberapa orang Yaman pergi buat kerja haji dengan tidak membawa bekalan. Mereka berkata, nahnul mutawakkilun, kita bertawakal. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, daripada Mujahid, daripada Abdullah bin Abbas. Kata Mujahid, Abdullah bin Abbas membaca ayat ini, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, tidak menjadi kesalahan kepada kamu mencari limpah kurnia Tuhan kamu. Qala, katanya mereka tidak berniaga di Mina, tapi selepas itu mereka disuruh berniaga apabila telah meninggalkan ataupun berangkat daripada Arafah. Bab, dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Mihran Abi Safwan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mahu mengerjakan haji hendaklah dia melakukannya dengan segera. Babul kari, bab menyewakan binatang ataupun kenderaan, ataupun orang yang menyewakan binatang dan kenderaan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Umamah At-Taimi, katanya saya adalah seorang yang menyewakan kenderaan fi hadzal wajh, fi hadzal wajh, untuk maksud pergi ke Mekah. Orang-orang duduk kata, tak jadi haji kamu, kamu tak dapat haji. Saya pun bertemu dengan Ibnu Umar. Saya kata, wahai Aba Abdurrahman, saya ni seorang yang menyewakan kenderaannya untuk orang pergi buat haji. Orang pula duduk kata, kamu tak dapat haji. Faqala Ibnu Umar pun berkata, bukankah engkau memakai ihram, bertalbiyah, bertawaf di Baitullah, dan berangkat dari Arafah, dan melontar anak-anak batu di Jamrah, melontar anak-anak batu. Qala, kata perawi ni, Abu Umamah ni, saya pun jawab, memanglah saya buat lagu tu. Qala fa inna laka hajjan, kata Ibnu Umar, kamu mendapat haji. Ada seorang lelaki pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya beliau,
Sama seperti pertanyaan engkau kepada saya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, tidak menjawab pertanyaannya itu sehingga turun ayat ini, yaitu laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terus menghantar orang supaya memanggil orang itu, dan beliau membaca ayat ini di hadapannya sambil beliau berkata, laka hajjun, engkau mendapat haji. Dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bahawa orang-orang di peringkat permulaan haji, mereka berjual beli di Mina dan di Arafah dan di pasar Dhul Majaz dan pada musim haji. Lepas tu mereka risau, takut nak berjual beli dalam keadaan mereka berihram. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi, laisa alaikum junahun tadi, supaya tadi juga fi mawa. Cuma dia ada baca selepas daripada tu fi mawasimil hajj, pada musim-musim haji. Qala fa haddatsani, kata Ibnu Abi Dhi'b, Ubaid bin Umair menceritakan kepada saya bahawa Ibnu Abbas membacanya dalam mushaf. Jadi ketika dia membaca mushaf, dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibni Abi Dhi'b daripada Ubaid bin Umair, kata Ahmad bin Salih mengatakan sesuatu yang mana maksudnya ialah Maula Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, bahawa orang-orang dahulu ketika mengerjakan haji mereka berjual beli. Lalu dia menyebutkan makna hadis yang sama dengan hadis tadi, hingga kepada katanya di musim-musim haji, sekat tu saja. Adapun tambahan itu tak ada. Tak apalah, kita tengok sini. Habis dah kitab zakat dan sedekah. Sekarang ni masuk pula kitab manasik ataupun haji. Tapi kalau kata haji itu dia khusus dengan haji saja, sedangkan manasik ini tidak khusus dengan haji. Umrah pun termasuk juga. Dengan sebab itu kalau kata kitabul manasik, itu lebih sesuai, sebab lebih merangkumi, lebih umum. Lebih umum. Cara Imam Abu Dawud buat ni kan, dari segi tertib susunan kitab dia ni, lepas daripada kitab zakat, manasik, tidak kitab puasa dulu. Puasa tu dia kemudian kan. Cara dia ni seperti dengan cara Imam Bukhari juga, dia sebut haji dulu, lepas tu baru sebut puasa. Ini berdasarkan setengah-setengah hadis, dari segi tertib dia tu disebut haji dulu, lepas tu baru puasa. Itu sajalah dari segi susunan dia tu. Kesimpulannya, manasik itu ibadat haji dan umrah. Cara kau itulah. Seperti biasa kan, kitab-kitab ni orang panggil kitab ni bab besar lah, bab besar. Di bawah kitab tu dia ada bab-bab. Dia sebut bab ni, bab ni, gitu cara kitab ni. Kita duduk ingat kau, kita faham mengikut bahasa kita, kitab ni sebutir kitab tu. Itu pun ialah juga. Dia guna juga perkataan kitab tu untuk bab besar di dalam sesuatu kitab. Macam di sini, Kitabul Manasik. Dia tak kata babul manasik. Bawah kitab tu baru bab ni macam-macam lah. Bawah kitab. Kitab tu dengan maksud ni di sini. Sebab apa? Kalau nak kira boleh di suku, buat suku, cara buat ni saja. Disebut Kitabul Manasik.
Lepas tu bab fardil haji, mungkin dalam setengah-setengah tu tak ada pakai sambung selalu. Kitabul manasik, lepas tu hadis. Setengah-setengah tu dia ada bab di bawah awal kitabul manasik sini ada bab fardil haji, bab fardu haji ataupun kefarduan haji. Kefarduan haji. Dari segi haji itu sebagai rukun Islam, sama seperti puasa juga. Puasa bulan Ramadan itu termasuk dalam al-ma'lum min ad-din bil-darurah, perkara yang memang semua orang tahu. Itu sebahagian daripada ajaran agama, rukun Islam, semua orang tahu. Dengan sebab itu menafikan hak ni menyebabkan rosak akidah seseorang itu. Tak sah cara lah dari segi hak sebut hak mana duduk hak mana, kemudian tu tak cara hak tu. Dari segi kedua-duanya adalah rukun. Fardil haji. Kalau nak kiranya dari segi perbincangan, banyaklah perbincangan tu. Haji, tentang haji, antaranya yang biasa disebutkan oleh ulama-ulama, di bawah dia tu perbincangan tentang haji itu apa maksudnya, takrif haji itu dari segi syarak, dan seterusnya, sebab wajibnya. Yang keempatnya, segera kau tak apa, lambat-lambat pergi haji selepas wajib tu. Yang kelimanya, bila kau tahun difardukan haji. Yang keenam, sebab Nabi SAW mentakhirkan haji. Apa? Yang ketujuh, adakah kewajiban haji ni khusus dengan kita umat Muhammad ni, ataupun ia termasuk dalam syariat yang lalu buat dah buat kerja haji ni. Yang ke-8, tentang hukum haji ni. Yang ke-9, tentang kelebihan Baitullah. Yang ke-10, dari segi buat haji menghapuskan, kafarah, kita panggil, kita kata mengkifaratkan dosa. Sejauh mana itu semua tu perbincangan dalam haji, perbincangan dalam haji ni. Benda-benda ni adalah terkandung di dalam kitab Al-Manasik. Dari segi perbahasannya, tak apalah. Ulama berbeza pendapat tentang bila haji ini difardukan. Ada yang mengatakan diwajibkan sebelum hijrah, ada kata selepas pada tu. Ada sebelah pendapat berhubung dengan perkara ni. Ada sebelah pendapat. Ibnul Athir mengatakan, hak ni dalam kitab Badlul Majhud ni ada ni, kita baca hak dalam tu lah. Ibnul Athir berkata Nabi SAW buat haji tiap-tiap tahun sebelum dia berhijrah. Ibnul Jauzi berkata beberapa kali Nabi SAW buat haji yang tidak diketahui bilangannya. Hakim dengan sanad dia mengemukakan riwayat daripada Ats-Tsauri bahawa Nabi SAW buat haji sebelum berhijrah beberapa kali. Adapun yang diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Jabir bahawa Nabi SAW buat haji sebelum berhijrah 2 kali. Dalam riwayat Ibnu Majah dan Hakim 3 kali. Itu berdasarkan apa yang diketahuinya. Tidak bermakna lebih daripada orang lain kata lebih daripada 2 kali ataupun 3 kali, itu tidak menafikan waktu dia sekadar hak dia tahu. Selepas Nabi SAW berhijrah, dia hanya buat kerja haji sekali sahaja, iaitu pada tahun yang ke-10 yang dikenali dengan Haji Wada. Pada tahun yang ke-8, iaitu tahun Mekah tu dikuasai oleh orang-orang Islam, yang bawa orang buat kerja hajinya iaitu Attab bin Asid.
Pada tahun yang ke-9, Sayyidina Abu Bakar yang menjadi ketua rombongan bawa orang Islam daripada Madinah pergi ke Mekah untuk buat hijrah haji. Itu perkara yang pertama. Ibnul Humam berkata, haji ni fardu pada tahun yang ke-9. Hak dari segi hak tadi kata Nabi buat haji, kalau hak terima ada pun dia buatlah, tidak jelas sebagai fardu tu. Apa lagi sebagai rukun Islam, tidak jelas lagi. Hak jelas sebagai rukun Islam dan difardukan itu sama ada mengikut setengah ulamanya pada tahun yang ke-9, ada yang mengatakan tahun yang ke-5, ada yang mengatakan tahun yang ke-6. Lepas tu Nabi SAW lambat tu. Kalau kita kata tahun yang ke-5 lagi fardu, lambatlah. 5 tahun kemudian baru pergi haji. Daripada situlah orang-orang yang mengatakan kewajiban haji ni dia tidak segera, tidak selalu kena buat. Tidak selalu kena buat. Lambat pun tak apa, asal pergi. Asal pergi. Hak wajibnya pergi sekali. Misalnya Nabi SAW kalau mengikut pendapat ulama yang mengatakan tahun yang ke-5, lama lah selepas pada tu. Kalau kata tahun yang ke-9, tak lama lah. Kalau kita ambil pendapat tu yang kata tahun yang ke-9, mana tak lama lah, tak boleh nak buat dalil lah. Tapi kalau mengikut pendapat kata tahun yang ke-5 atau tahun yang ke-6 tu, boleh buat dalil lah, lambat tu. Walaupun orang yang tidak setuju, dia boleh kata ada sebab lain, tak apalah tu. Bagi orang yang mengatakan kalau seseorang itu sudah wajib atas dia buat kerja haji, dia kena pergi segera bila cukup syarat. Dia akan bantahlah hak tadi semua tu. Dia akan kata tahun yang ke-9. Kalau kita andaikan tahun sebelum pada tu lagi pun wajib, sebab Nabi SAW tahu dah tidak akan terlepas juga haji daripada dia. Dia tahu dah tidak akan terlepas haji. Sebab apa? Dia tak ajar lagi banyak perkara, tak sempurna lagi agama. Macam mana nak mati dulu, tapi kalau orang lain mana kita tahu, mana tak dia tahu. Tak boleh. Untuk orang lain tak boleh, dia kena segera. Tapi kalau kita mengambil kira peristiwa ni, Nabi SAW lambat, tak boleh pakai, tak boleh buat dalil. Sebab apa? Nabi SAW kira-kiranya dia tahu, tak sampai masa dia lagi, dia nak mati, kira-kiranya begitulah. Pasal apa banyak perkara lagi yang dia tidak ajar kepada umat dia, antaranya haji tu. Ataupun tu pandangan lagi, dia kata Nabi SAW tak pergi tu ada sebab. Orang lain sudah tak ada sebab. Kalau sekarang ni lah kita kata tak ada sebab, Nabi SAW ada sebab, iaitu Mekah dikuasai oleh orang kafir. Sehingga tahun yang ke-8 baru boleh kepada orang Islam. Lepas tu masih lagi duduk campur bau lagi dengan orang kafirnya, duduk tawaf telanjang ke apa lagi, kamar lagi pada masa tu. Dengan sebab itulah Nabi SAW tak pergi, tak buat kerja haji, takut tak bersih lah. Dia nak bersih daripada semua. Tahun yang ke-9 atas Sayyidina Abu Bakar pula sebagai wakil dia, ijtihad, tak boleh dah gini. Misalnya bertawaf dalam keadaan telanjang, tak boleh dah. Tahun depan semua kena orang Islam. Tidak Islam tak boleh, musyrik tak boleh, telanjang tak boleh. Dengan maksud untuk kesempurnaan haji juga. Ada sebab lah, sebab tu dia pergi lambat. Jadi kalau orang tu lambat kerana ada sebab, tak apalah. Adapun kalau tak ada sebab, tak boleh. Kalau kita nak buat dalil dengan hak tadi, tak boleh. Sebab apa? Sebab Nabi tu dia ada sebab. Mengikut setengah-setengah ulama lah, benda ni benda khilaf. Ada yang kata tak boleh, kena segera. Ada yang kata tak apa, tak segera pun. Bagi hak kata segera tu kan, lagu tu lah hujah dia je. Kemudian haji ni hak wajibnya sekali saja, tidak berulang kewajiban dia.
Kecuali kerana sesuatu lah. Sesuatu tu misalnya sesuatu yang mendatang. Yang mendatang tu arid orang panggil. Misalnya dia bernazar, itu jadi wajib lah ke atas dia. Kalau tidak sabit tu dah. Lepas tu adakah haji ni wajib kepada umat-umat sebelum kita? Kau wajib ni khusus dengan kita saja, umat Muhammad. Kebanyakan ulama mengatakan wajib kalau ke atas umat, memang umat kita saja, umat Muhammad saja. Tapi kalau kata Nabi-Nabi itu ada buat kerja haji, ada dalam hadis-hadis sebut buat pergi naik haji ke apa tu, itu kepada Nabi sahaja, Nabi-Nabi sahaja, bukan kepada umat dia. Kepada umat dia khusus dengan kita orang-orang Islam. Apa ni daripada umat Muhammad. Itulah antaranya. Dan haji ini walaupun wajib, dia sekali saja, seperti kata tadilah, tidak seperti sembahyang. Tidak seperti sembahyang, sekali seumur hidup. Sembahyang ni 5 kali sehari. Kalau kata zakat, setahun sekali. Setahun sekali. Kepada yang ada harta tu, puasa pun setahun sekali juga. Banyak. Tapi haji ni tidak, sekali seumur hidup. Itu hak wajib. Lepaslah tanggungjawab dia. Kalau tidak, tak lepas lagi jika dia mampu. Kalau tak mampu tu tak kira lah. Ini semua rahmat dan kemudahan daripada Allah SWT diberikan kepada kita, orang-orang Islam. Kalau tidak jadi susah juga. Lepas tu kira-kiranya Nabi SAW pun kira-kiranya dia tahu dah lah tu. Sebab kalau wajib nak tahu, setiap orang tu wajib nak tahu, ataupun 6 bulan sekali kau sosok lah. Setara hak pergi itu sekali seumur hidup tu pun penuh dah. Suatu ketika nanti, pada masa tu tak berapa nampak lagi. Sekarang ni kita tengoklah, sehingga dihakkan ada kota pula. Orang sini berapa ramai, sini berapa ramai. Sebab kalau nak pergi tak muat. Pasal ramai sangat orang. Lagu mana kalau duduk pergi pula, banyak kali wajib pula. Itu antara sebab lah kenapa tidak wajib nak tahu. Selain daripada tu, belanja pemakai banyak juga. Umat dia ni bukan duduk dekat-dekat tu saja, akan datang jauh daripada jauh. Walaupun ada kemudahan dari segi kenderaannya, dari segi alat-alat mudahnya, tapi belanja pula parut juga. Jadi dengan sebab itulah tidak diwajibkan sekerap hak lain lah, rukun yang lain. Hanya seumur hidup sekali sahaja. Tak apalah, kita pergi kepada hadis hak mula-mula. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aqra', daripada Ibnu Abbas. Dia kata Aqra' bin Habis tanya Nabi SAW. Aqra' bin Habis ini siapa dia? At-Tamimi Al-Mujashi'i Ad-Darimi. Dia ni pergi jumpa dengan Nabi SAW dalam satu rombongan. Jumpa dengan Nabi SAW, masuk Islam. Dan ada bersama dalam pembukaan Mekah, Hunain dan Taif. Dia ni termasuk dalam mu'allaf, baru Islam lah. Baru Islam. Dan Nabi SAW bersikap banyak perkara lah lembut dengan dia. Semasa jahiliah, dia ni adalah seorang hakim, seorang yang pengadil, orang bijak lah. Sebabnya dipanggil Aqra' tu, Aqra' maknanya botak, pasal kepala dia tu botak. Nama dia sebenarnya Firas. Firas. Yang sebut Al-Aqra' tu dikenali dengan si botak lah, kita kata si botak. Abdullah bin Amir
Gubernur di zaman Sayyidina Uthman, melantik dia untuk menjadi panglima perang, pergi ke Khurasan. Khurasan ni Afghanistan sekarang ni lah. Pergi ke kawasan tu lah. Lepas tu dianya mati. Panggil perang tu mati di jauh Zajan. Dia dan tentera dia mati situ. Mengikut setengah ulamanya kata mati dalam perang Yarmouk bersama 10 orang anaknya. Mati pergi perang. Tetapi yang sahihnya tidak tadi lah. Yang sahihnya iaitu mati di jauh Zajan. Dia dengan tentera dia pergi perang mati. Mula-mula memanglah mu'allaf. Nabi SAW apa-apa ada bui ke dia. Tetapi kemudiannya jadi pejuang Islam yang hebat. Dia ni. Dia tanya Nabi SAW. Dia kata, haji ni nak tahun atau sekali saja? Nabi SAW kata, sekali saja. Seumur hidup sekali saja. Faman zada, sesiapa yang buat lebih daripada sekali, hak lebih tu jadi kesunat lah ke dia ni. Jadi sunat ke dia. Berdasarkan hadis inilah Imam Syafi'i berhujjah. Dia kata bahawa orang murtad kalau dia sudah buat haji dah dulu semasa dia Islam, lepas tu dia murtad, wal'iyadzubillah, tak perlu dia buat haji semula. Tak perlu. Sebab apa? Kira dah dulu. Berbeza dengan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kerana mereka berdua kata kalau dia murtad, dia akhir jadah haji sebelum tu, batal haji dia. Batal haji dia. Dan dia kena buat haji semula. Jadi hak kata sekali seumur hidup tu, kalau sekiranya tidak terbatal dengan riddah, kemurtadan, tapi kalau terbatal, kena buat semula. Itu mengikut dia. Beza pendapat lah tu. Khilaf di situ. Sebab dia Imam Syafi'i pegang bal marratan wahidah, sekali saja. Sesiapa yang buat lebih daripada hak tu, itu jadi sunnah lah untuk dia. Itu tatawwu' untuk dia, bukan wajib lagi. Ada dalam riwayat yang lain disebut Nabi SAW kata, kalau aku kata ya, nescaya jadi wajib. Jadi wajib. Tetapi Nabi SAW tidak kata begitu. Dia kata tidak, satu kali saja. Tak apalah. Jadi sunat, sunat lebih daripada sekali itu, tidak wajib. Lepas tu Imam Abu Daud sebut, Zuhri meriwayatkan daripada Abi Sinan. Abi Sinan itu meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Abi Sinan tu siapa? Itu Imam Abu Daud komen dia tu. Abu Sinan itu Ad-Du'ali. Lagu itulah kata Abdul Jalil bin Humaid, yang meriwayatkan daripada Zuhri. Begitu juga Sulaiman bin Kathir yang meriwayatkan daripada Zuhri, dia kata Abu Sinan. Serupa dengan riwayat Sufyan bin Husain daripada Zuhri. Sufyan bin Husain daripada Zuhri, iaitu dengan lafaz Abi Sinan. Tapi Uqail, anak murid Zuhri juga, dia kata Sinan saja. Yang ni Zuhri meriwayatkan daripada Sinan. Sinan, bukan Abi Sinan. Sinan. Yang ni Uqail berbeza dengan pendapat perawi-perawi lain.
daripada guru yang sama. Kerana dia kata Sinan, tak ada Abi. Orang lain ada sebut Abi Sinan. Itu beza dia ni. Apa yang faedah sebut lagu tu? Dia ada faedah lah tu. Dia ada faedah lah tu. Sebab Sufyan bin Husain ini dia perawi yang bagus. Tetapi ulama pertikaikan, tidak kuat dia kata kalau dia meriwayatkan daripada Zuhri. Tak kuat perawi ni, hadis dia molek kuat kalau dia meriwayatkan daripada orang lain. Tapi kalau daripada Zuhri tak boleh nak pakai sangat. Imam Abu Daud takut orang kata ni riwayat Sufyan bin Husain daripada Zuhri ni, jadi lah maka masuk dalam hak tak boleh pakai tu, sebab dia sebut Abu Sinan. Uqail ni sebut Sinan saja. Uqail ni sebut Sinan saja. Lagu mana? Imam Abu Daud nak cerita tak apa sini. Tidak jadi lemah hak dia tu, sebab apa? Disokong oleh dua orang yang lain, iaitu Abdul Jalil bin Humaid dan Sulaiman bin Kathir. Mereka berdua juga kata Abu Sinan. Mereka berdua juga kata Abu Sinan. Bahkan Uqail itu pun kedudukannya tidak lebih daripada Sufyan bin Husain juga, lebih kurang. Sebab ada juga ulama yang mempertikaikan riwayat dia daripada Zuhri. Jadi tidaklah jadi lebih sangat dia tu kalau ada dia tu berbeza dengan Sufyan bin Husain. Apalagi Sufyan bin Husain disokong oleh dua orang perawi yang lain dari segi menyebutkan Abi Sinan. Itu dia nak cerita je. Seterusnya riwayat daripada anak lelaki bagi Abi Waqid Al-Laythi, daripada ayahnya, yakni Abi Waqid Al-Laythi. Gitu ya disebutnya. Yang disebutnya di sini lagu itulah. Tak tahulah, mungkin ada kitab antara kita ni tidak lagu tu kan. Di sini dia sebut ini benin daripada seorang anak lelaki, yang ini secara nakirah ibni. Lepas tu dia kata, Syekh Khalil Ahmad ni kata, hakadha fi jami'in nusakh al-mawjudah indi mubhaman. Lagu ni lah dalam sekalian nuskhah yang ada dengan saya ni secara mubham, secara samar, seorang anak lelaki. Sebab apa? Ya, bagi ulama hadis ni dia ambil berat benda-benda ni. Kalau mubham, samar, maknanya perawi ni majhul, tak tahu anak dia tu sahabat ke tidak. Kalau tidak sahabat, boleh jadi dhaif. Anak dia tu kuat belaka ke? Molek belaka ke? Dengan sebab itu boleh jadi dipertikaikan. Kalau kita kata ibnin itu tidak jelas, mubham, dalam bentuk nakirah, begitu. Lepas tu dia sebut dalam hasyiah nuskhah mujtabaiyah, dalam hasyiah nuskhah mujtabaiyah Ibnu Abi Waqid, ibni lah, ini ibni Abi Waqid, bukan ada li Abi Waqid tidak. Ini ibni Abi Waqid, gitu dalam hasyiah. Yang ni idafah ibni itu kepada Abi Waqid muayyanah. Kalau kita kata gitu tak ada la, dan ibni itu baca sa bagi, bermakna dia tu makrifah. Bila makrifah, anak ni anak yang tertentu, yang maklum, bukan mubham lagi, bukan samar lagi. Bi idafati ibni ila Abi Waqid muayyanah. Sebab itu adalah kunyahnya. Waqid bin Abi Waqid. Kalau begitu, kalau dia tak sebut sini ibni itu siapa, bagi kita tak nampak jelas juga. Tapi bagi orang yang reti kaedah nahwu Arab, beza.
Kalau dia kata ibni Abi Waqid dengan ibnin li Abi Waqid, ada beza. Kalau ibnin li Abi Waqid tak jelas anak tu hak mana. Tapi kalau kata ibni Abi Waqid, seperti yang tersebut dalam hasyiah cetakan Mujtabaiyah, yakni Sunan Abi Daud cetakan Mujtabaiyah ni, cetakan di India lah cetakan Mujtabaiyah. Kalau kita kata ibni Abi Waqid, jelas hak tu jelas siapa dia. Waqid lah, anak Abi Waqid yang bernama Waqid. Abu Waqid tu kunyah dia tu pun sempena dengan nama anak dia, hak tu Waqid tu lah. Kalau tak sebut Waqid pun maklum dia. Yang ni hak ni anak dia ni, anak dia yang ayah dia pakai kunyah nama dia tu lah, iaitu Waqid tu lah. Maklum. Begitu jadinya. Bermakna di sini tentu. Bila tentu jelas tak apa selalu, tak apa. Pak Waqid tu boleh ke tidak? Waqid boleh, selesai. Betul begitu. Memang gitu. Kita nak tahu mana hak mana betul, hak mana tak betul. Hak ni kerja ulama hadis lah. Dia kata gini, hak ni yang menyokong pendapat hak kata dalam bentuk idhafat, yang ni bni Abi Waqid, tak ada lah. Betul hak tu. Betul hak tu kerana ada riwayat dalam Musnad Imam Ahmad melalui sanad Sa'id bin Mansur qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Zaid bin Aslam an Waqid bin Abi Waqid al-Laythi an abihi. Tu jelas. Ni sanad dia. Daripada Waqid bin Abi Waqid, daripada ayahnya. Jelas dalam Musnad Ahmad sebut. Bermakna tidak ada ibham, samar di sini, tak ada, jelas. Anak ni anak hak nama gapo? Siapa dia? Jelas. Tidak ada majhul. Kalau lagu tu, kalau ada hak majhul tak tahu, walaupun anak sahabat pun tak tahu, majhul, jadi dhaif betul lah. Dia kena tahu siapa. Nak tahu tu kena tengoklah pula kitab lain pula. Ada kalanya baca kitab lain tak jelas, tengok dalam Abu Daud jadi jelas. Ada kalanya baca Abu Daud tak jelas, kena tengok dalam kitab lain. Itu kerja ulama lah. Kerja ulama hadis. Dalam tarik yang lain pula ada selaku tu juga. Seterusnya Zaid bin Aslam an ibni Abi Waqid. Tu dengan idhafah. Dia tidak kata an ibni li Abi Waqid. An ibni Abi Waqid. Dengan idhafah. Ini menyokong apa yang tersebut di dalam hasyiah Nuskhah Mujtabaiyah. Hak tu betul. Hak tu betul. Cetakan tu betul. Cetakan hak kebanyakan ni tak betul, silap. Seterusnya dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li azwajihi al hadith. Bahkan Abu Daud berkata dia ni sahabat juga. Waqid bin Abi Waqid ni dia termasuk dalam sahabat juga. Walaupun dipertikaikan oleh orang lain, tak apalah, makna khilaf lah dia ni. Khilaf tentang dia. Kalau kata dia ni tidak sahabat pun, bila tahu dia ni seorang yang molek, tentu dah ada Abu Waqid itu, tak apalah. Abu Waqid itu kunyah, nama dia sebenarnya kepada dia. Anak Abu Waqid ambil daripada ayah dia. Abu Waqid tu nama dia ke dia? Mukhtalaf fi ismihi. Khilaf tentang namanya. Ada yang kata Harith bin Malik, ada yang kata Ibnu Auf, ada yang mengatakan Auf bin Al-Harith. Imam Bukhari, Ibnu Hibban dan Barudi dan Abu Ahmad Al-Hakim mengatakan dia ni dah ikut serta dalam perang Badar. Dia ikut serta dalam perang Badar. Tetapi Abu Umar Ibnu Abdul Bar orang kata dia dah dengan masuk dalam perang Badar, tapi itu tidak sabit. Dia kata
Tak apalah, benda ni pun ada khilaf juga. Tetapi tidak khilaf tentang sahabatnya Abu Waqid itu. Anak dia tu ada khilaf tentang sahabat dia. Abu Waqid tu sendiri tak ada khilaf tentang dia tu sebagai seorang sahabat. Tak apalah. Abu Waqid berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada isteri-isterinya dalam haji wada, hadhihi, inilah sahaja, inilah sahaja, hadhihi, thumma zuhuran husur, kemudian belakang tikar itu asal makna dianya. Dia ada dua maksud di sini. Hadhihi iaitu kita boleh takdir lah. Kita di bahasa Arab memang lagi tu di pesirkan rekah gitu. Inilah sahaja, yakni haji yang diwajibkan ke atas kamu, yang telah kamu kerjakan bersama aku. Lepas tu tak ada dah lagi hak wajib ke atas kamu. Ini hadhihi hiya al-hajjatul wajibah ataupun al-mafruḍah 'alaikum. Hadhihi hiya al-hajjatul mafruḍah 'alaikum. Inilah sahaja haji yang difardukan ke atas kamu. Di sini dia takdir al-hajjah allati hajajtun ma'i. Boleh juga. Tetapi inilah haji yang kamu buat bersamaku. Tak jelas. Hak jelasnya hadhihi itu kita kata jadi mubtada khabar yang mahdhuf. Hak tu hak jelas. Iaitu kalau kita kata hadhihi hiya al-hajjah al-mafruḍah 'alaikum. Takdir lagu tu. Hak tu lebih jelas. Thumma zuhur al-husur, kemudian thumma zuhur al-husur. Zuhur itu orang panggil maf'ul, jadi maf'ul. Maf'ul bagi fi'il yang mahdhuf pula. Maf'ul bagi fi'il yang mahdhuf. Thumma zuhur al-husur, thumma ijlisna atau uq'udna. Zuhur al-husur. Zuhur al-husur. Jadi maf'ul bagi fi'il yang mahzuf. Ataupun taq'udna ala zuhur al-husur. Bolehlah kena takdir ke mana-mana. Maksudnya lepas pada tu kamu duduklah di atas belakang tikar kamu. Maksudnya bila orang Arab ni bahasa dia tu simpulan bahasa dia. Kita panggil kalau kita kata jalan kaki ayat, gitulah. Ini pun zuhur al-husur ni mana tetap duduk situ, tak payah pergi mana-mana, tak payah berangkat dah pula. Duduk di rumah lah maksudnya. Lepas pada tu kan duduk di rumah lah, tak payah pergi mana-mana, tak payah mari pula lah. Nak sebagai menguatkan yang pertama tadi, yang ni hak tu je, hak wajibnya. Lepas pada tu tak ada lah hak wajib. Bila tak ada hak wajib, apa perlu berangkat lagi? Buku tikar batang kita kata, tak ada lah, buka tikar, duduk. Gitu maksudnya. Dia ada dua makna. Yang pertamanya haji yang wajib kepada kamu sudah kamu tunaikan bersama aku ini. Tidak ada lagi yang wajib selepas daripada hak ini. Sebab kamu sudah tunaikan hak wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud dianya hak ni sahaja, hajinya. Lepas pada tu hak kamu keluar je. Lepas pada tu kamu tak boleh keluar daripada rumah kamu untuk haji yang lain selain daripada haji. Walaupun sebagai haji sunat. Tahu dah sunat, sunat tak boleh. Kamu tak boleh buat dah hak sunat. Gitu. Selepas hak ni tak ada dah haji bagi kamu. Hak sunat kalau kepada orang lain sunat. Tadi dia katakan fahuwa tatawwu', kalau lebih faman zada fahuwa tatawwu', itu kepada orang lain. Kepada bini dia tak boleh selepas daripada haji. Ada yang faham gitu, mungkin dipahami begitu, tetapi hak yang kedua tu tak betul lah. Tak betul.
Tapi kita nak kata tak betul sepenuhnya pun tak boleh juga. Sebab ada juga ulama yang berpendapat begitu. Dan antara isteri Nabi SAW ada 2 orang yang berpendapat begitu. Dia faham gitu. Bagi orang lain dia kata tak betul lah, dia faham. Fahaman dia tu tak betul lah begitu. Ijtihad dia tu tak betul. Tapi dia merasa dia gitu. Itu maksud Nabi SAW. Tak boleh tubik. Dengan sebab itu dia tak pergi. 2 orang ni tak pergi. Mekah pergi buat haji kau apa tak pergi. Tak pergi. Tapi hak kebanyakan isteri-isteri Nabi SAW selepas daripada Nabi di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Uthman, pergi lagi kerja haji. Di zaman-zaman lain pun pergi buat kerja haji, kecuali Saudah dan Zainab. Hak tu, hak 2 orang hak tak pergi. Dia pakai hak ni lah, Zuhair hak ni. Dia pakai hak ni. Adapun isteri-isteri Nabi SAW yang lain, termasuk Aisyah sendiri yang dianggap paling padat di antara isteri-isteri Nabi SAW, dia tak faham gitu. Dia faham hak Nabi kata tadi hak wajib. Lepas tu kalau tak pergi pun tak apa. Tapi ada hadis-hadis yang lain banyak lagi. Aisyah tanya, lagu mana kalau kita pergi perang kata sekali dengan orang lelaki? Nabi kata tak payah. Jihadukunnal hajj. Jihad kamu ialah haji. Maknanya ada lagi. Kalau dia pergi ke Mekah, pahala jihad. Haji. Ada sebut. Dia faham hak tu lah, bahawa Nabi bukan larang tak boleh tubik rumah. Boleh. Boleh. Sebab itulah mereka ni keluar lagi. Keluar lagi selepas daripada Nabi SAW wafat pun ada lagi. Umpamanya dalam hadis Bukhari, seperti yang kita sebut tadi, dia kata, Aisyah kata, qultu ya Rasulullah ala na'zu au nujahidu ma'akum. Tak boleh. Lagu mana kalau kita kami pergi perang, maksud dia bini-bini dia. Qala lakin ahsanul jihad wa ajmalu al-hajj hajjun mabrur. Dia sebut. Aisyah kata, saya tidak akan meninggalkan haji selepas saya dengar hak ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana haji tu tetap ada, boleh lagi sebagai hak sunat. Ini adalah galakan yang dipaham oleh Aisyah dan isteri-isteri Nabi yang lain. Dia faham Nabi kata gitu tu, dia galakkan untuk buat kerja haji lah. Lepas pada tu beberapa kali tak apa. Sebagaimana kepada lelaki boleh hak sunat tu, buat kerja haji beberapa kali. Perempuan pun begitu juga, serupa juga. Ibnu Battal berkata, setengah-setengah orang dia faham daripada hadis ni, orang yang nak mencaci, memburuk-burukkan Aisyah dalam kisah peristiwa Jamal tu, bapa yang Aisyah pergi nak perang tu, memimpin bala tentera pula. Sedangkan Allah SWT berfirman, waqarna fi buyutikunna, duduk di rumah kamu lah, duduk tetap di rumah tu, tak usah pergi mana-mana. Ini menunjukkan haram isteri Nabi ni bermusafir, pergi ke sana sini. Hadis tadi lagi kalau kita baca tadi, ada Nabi suruh duduk di rumah tu, atatika maksudnya duduk di rumah lah. Kata Ibnu Battal, dia nak tolak pendapat hak kata saat ni lah. Dia kata hadis ini iaitu sabda Nabi SAW, lakin afdalul jihad al-hajj. Ini menolak pendapat mereka itu, menunjukkan bahawa mereka juga boleh pergi berjihad selain daripada haji, tetapi haji lebih afdal untuk mereka, kata dia. Dengan sebab itulah Sayyidina Umar memang mula-mula dia pun telah agak-agak juga. Lepas pada tu dia jelak pada dia dalil hak kata isteri-isteri Nabi ni boleh pergi nak buat haji ke nak buat umrah, dalil hak tu kuat. Kerana itu dia membenarkan, tak apa, boleh pergi Mekah isteri-isteri Nabi SAW. Begitu juga di zaman Sayyidina Uthman. Ini amalan sahabat, tak ada siapa dia patah apa. Menunjukkan maklum bahawa isteri-isteri Nabi boleh pergi, dan orang yang duduk pertikaikan itu tak betul.
Tak betul. Dan Hafiz Ibnu Hajar berkata, dia kata pada hadis ini ada dalil bahawa perintah suruh duduk di rumah, sama ada ayat Quran ke ataupun hadis thumma zuhur al-husur tadi itu, semuanya tidak dipakai dengan arti wajib. Tidak dengan dipakai dengan arti wajib. Hak maksud di sini tak jalan kosir rata-rata ikut suruh orang lain lah. Tu. Tapi kalau nak buat ibadat apa tak apa pergi. Nak tubik pergi sembahyang, nak apa-apa apa boleh pergi. Pergi jauh pun pergi Mekah nak buat haji ataupun nak umrah tak apa. Itu bukan sebagai wajib perintah itu. Hanya boleh jadi termasuk dalam hukum nad ke ataupun amar itu amar lil nad ke ataupun amar irsyadi ke ataupun lain-lain, bukan lil wujub, tidak memberi makna wajib mesti. Sebab kalau mesti tubik dosa, pada dosa bukan isteri Nabi saja dosa, ramai lagi sahabat-sahabat lain itu duduk benar, duduk lek, lagu mana dosa habis, langgar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan sahabat-sahabat ni dia faham. Daripada situlah ulama-ulama usul fiqh keluar hukum tu. Perintah ni tidak semesti makna wajib semuanya. Kalau ada dalil gini-gini, dia boleh turun daripada wajib tu kepada sunnah, kepada gini-gini. Kena tengok keadaan. Betul tu. Sahabat-sahabat pakai lagu tu. Ni amal. Tapi apa ada amal dia tidak wajib. Tak mesti amal tu wajib. Asas dia tu ada dah. Dalam hadis, dalam amalan sahabat tu ada dah. Kaedah fiqh ada dah. Dia mau ambil situ lah kaedah-kaedah tu. Tak apalah. Lepas tu kita pergi kepada bab perempuan buat haji tanpa mahram. Nampaknya kena sekat tu dulu lah. Kita sambung semula pula sekat tu. Wallahu a'lam.